Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita belajar lagi Sains Tingkatan 3 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 6 elektrik dan kemagnetan. So hari ini ialah subtopik yang terakhir iaitu 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. So dalam subtopik 6.4 ni kita ada 6 hasil pembelajaran banyak. Yang pertama mendefinisikan maksud kecekapan tenaga, yang kedua menyenaraikan contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga, yang ketiga menentukan jumlah penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik, yang keempat menghubung kait penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa dengan pengira kos penggunaan tenaga elektrik bagi peralatan elektrik, yang kelima membuat audit kos penggunaan tenaga elektrik rumah sebagai langkah penjimatan dalam penggunaan tenaga elektrik, dan yang keenam berkomunikasi tentang kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. So kita pergi dahulu kepada hasil pembelajaran yang pertama iaitu kecekapan tenaga. So kecekapan tenaga ni kita tengok dulu contoh kat sini. Okey. Kita ada elektrik masuk dari rumah ialah 240 volt. Okey, itulah elektrik yang dibekalkan di rumah kita dan dia akan pergi digunakan untuk alatan-alatan elektrik. Contohnya di sini ialah mentol, ada 100 watt, ada 20 watt dan ada 10 watt. So kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. So tenaga input tu ialah aruslah elektrik yang dibekalkan di rumah kita iaitu 240 volt, dan kita akan tukarkan tenaga tadi kepada tenaga output yang berfaedah. Apa maksud yang berfaedah? Maknanya ya, contohnya lampu ni untuk mengeluarkan cahaya. So cahaya itulah yang berfaedah. Okey. Alright. Kita pergi kepada contoh yang tadi. Jadi antara tiga-tiga mentol ni, mentol 10 watt ni lah yang paling banyak tenaga output yang berfaedah kerana dia menggunakan kuasa yang sangat sedikit lah, 10 watt sahaja. Alright, so tenaga input, proses ataupun alat cara penggunaan, dia akan keluarkan tenaga output. So formulanya ialah kecekapan tenaga sama dengan tenaga output yang berfaedah dibahagi dengan tenaga input yang berfaedah, kita darab dengan 100%. Okay, contoh yang pertama, katakan mentol ni menggunakan 100 joule. Okey, 100 joule tenaga elektrik input dibekalkan. So tenaga outputnya 8 joule tenaga output berfaedah dalam bentuk cahaya, manakala 92 joule tenaga output yang tidak berfaedah dalam bentuk haba dibebaskan. So yang berfaedah ni cahaya, yang tidak berfaedah yang kita tak nak ni ialah haba tadi. Okey, so kita akan kira kecekapan tenaga, masukkan dalam formula di bawah ni. So tenaga output yang berfaedah ni 8 joule, tenaga input yang dibekalkan ialah 100 joule, kita darab dengan 100%. So dapatlah kecekapan tenaganya cumalah 8%. So mentol filament ni tidak sesuai digunakan sekarang. Okey, sebab dia membazirkan tenaga dan meningkatkan bil elektrik. Okey, betul lah, sebab dia kecekapan tenaganya 8% sahaja. Banyak tenaga dilari kepada tenaga haba yang kita tak nak pun. Okey, yang tidak berfaedah untuk kita lah, sebab kita nak cahaya sahaja. Contoh yang kedua, kita guna lampu mentol satu lagi ni iaitu mentol LED. So sama juga, kita bekalkan 100 joule tenaga elektrik input dibekalkan, dia akan pergi kepada 95 joule tenaga output berfaedah dalam bentuk cahaya dan 5 joule tenaga output yang tidak berfaedah dalam bentuk haba dibebaskan. Okey, so berapa kecekapan tenaga bagi mentol ni? Kita masuk sahaja dalam formula di bawah ni. So tenaga output yang berfaedah ni iaitu dalam bentuk cahaya 95 joule, kita bahagi dengan tenaga input yang dibekalkan iaitu 100 joule, darab 100%. So kecekapan tenaga bagi mentol ini ialah 95%. So mentol ni, LED ni sangat sesuai digunakan sebab dia menjimatkan tenaga dan mengurangkan bil elektrik sebab dia sangat cekap, 95%. Okey, kita pergi pula kepada contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. So kita akan uji tiga mentol ni. Yang pertama lampu berfilamen, yang kedua lampu jimat tenaga compact fluorescent lamp CFL, dan lampu LED light emitting diode. Kita nak tengok dari segi struktur binaan, kecekapan tenaga dan ketahanan alat. So kita tengok lampu berfilamen dahulu. Okey, ni adalah lampu berfilamen. So kecekapan tenaga elektrik yang ditukarkan kepada tenaga cahaya maksimumnya ialah 10%. Yang kedua lampu CFL, tenaga elektrik akan ditukarkan kepada tenaga cahaya maksimumnya ialah 50%, dan LED tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga cahaya ialah 90%. So mana yang lagi cekap?
okey, yang cekap ialah LED lah, sebab dia tukarkan 90% tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. So ketahanan alat lampu berfilamen ni dia plus minus dalam lebih kurang 1000 jam, CFL 8000 jam dan LED ialah 20000 hingga 50000 jam. So confirm lah LED ni lagi jimat lah, lagi cekap. So kita pergi pula kepada label cekap tenaga. Diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga ST. Okey, dilabel pada setiap peralatan elektrik, memudahkan orang awam mengenal pasti peralatan elektrik yang cekap tenaga. Contohnya macam gambar rajah di bawah ni. So dia banyak jenis lah. Yang sebelah kanan tu ialah yang simple. Okey, kalau yang detail yang sebelah kiri ni. Okey. Alright, so dia ada banyak angka lah di tengah-tengah tu. Okay, star tu ada 2 star, 3 star, 4 star, 5 star. Okay, alright, so dia ditampal di peralatan elektrik. Contohnya di aircon, di peti sejuk, di semua peralatan elektrik lah. Alright, so kita nak pergi kepada detail yang ada di label cekap tenaga. Yang pertama sekali kita tengok di atas tu ada perkadaran tenaga, iaitu dia ada 1 hingga 5 bintang lah. Kalau 3, contoh di sini 3 bintang, so dia letak 3 bintang di atas tu. Okey, selepas tu dia tulis jenis peralatan elektrik. Okey, contoh dalam gambar rajah ni ialah peti sejuk. Okey, jenama dan model. Okey, ada jenama dan model Toshiba. Okey, model number berapa. Alright, selepas tu ialah perkadaran tenaga dalam bentuk angka. Yang atas tu ialah bintang. Sekarang ditulis kat bawah tu tenaga dalam bentuk angka lah. Okey, kalau 2 lah. Kalau macam contoh ni 3 star, dia letak 3. Alright, selepas tu ialah penggunaan tenaga kilowatt jam per tahun. Okey, dalam setahun peralatan elektrik ni menggunakan tenaga banyak mana. Okey, contoh dalam gambar rajah ni ialah 463.55 kilowatt joule per tahun. Okey, seterusnya penjimatan tenaga berbanding 2 bintang dalam bentuk peratus. Yang seterusnya ujian piawai yang digunakan. Okey, dia ada ujian dia lah. Okey, itu ialah label cekap tenaga. So kita teruskan kepada penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Kita akan belajar 3 benda. Yang pertama kuasa elektrik, yang kedua arus elektrik, dan yang ketiga ialah voltan. Kita pergi satu persatu. Okey, kita pergi dahulu kepada kuasa elektrik, iaitu P, stand for power. Okey, kuasa elektrik ialah kadar tenaga elektrik E yang digunakan alatan elektrik. Okey, so unit SI nya ialah watt. Okey, W besar tu 1 watt bersamaan 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. So dalam 1 saat tu berapa joule tenaga yang digunakan? 1 joule tenaga yang digunakan. Okey, so kuasa elektrik P sama dengan tenaga elektrik yang digunakan dibahagikan dengan masa yang diambil. Ni ialah formulanya. Okey, kalau kita nak ringkaskan ialah P sama dengan E bahagi dengan T. P equal to E over T. Alright, contoh kita tengok contoh. Katakan mentol A ni 40 watt dan mentol B ni 60 watt dia punya kuasa. Okey, ni ialah dia punya kuasa. Kalau mentol A ni menggunakan tenaga elektrik pada kadar 40 joule per second, maknanya dalam 1 saat dia menggunakan 40 joule tenaga. Untuk mentol B pula menggunakan tenaga elektrik pada kadar 60 joule per second, maknanya dalam 1 saat ni menggunakan 60 joule. So tenaga yang digunakan dalam mentol A ni lagi jimat lah, sebab dia dalam 1 saat diguna 40 joule sahaja berbanding mentol B. Alright, so kita teruskan pergi kepada arus elektrik ataupun I. Okay, apa ni dia punya simbolnya I untuk induced current dalam bahasa Inggeris. Okey, kadar pengaliran cas elektrik Q melalui satu konduktor. Okey, dia ialah kadar pengaliran cas elektrik. Okey, unit SI bagi arus elektrik ialah ampere A. Unit SI cas elektrik ialah coulomb C. Okey, dan formulanya ialah arus elektrik sama dengan cas elektrik dibahagikan dengan masa yang diambil. Okey, kalau dia punya simbolnya I equal to Q over T ataupun I sama dengan Q dibahagikan dengan T. Okey, seterusnya ialah voltan. Voltan ialah tenaga elektrik E yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik Q melalui konduktor. Dia ni ialah tenaga elektrik dia yang menolak cas elektrik untuk bergerak. Okey, unit SI voltan ialah volt, V besar. Formulanya ialah voltan voltan sama dengan tenaga elektrik yang digunakan dibahagikan dengan cas elektrik. Okay, kalau kita simpelkan dia, V equal to E over Q ataupun V sama dengan E dibahagikan dengan Q. Kita nak bagi senang, nak bagi ingat, kita tengok contoh ilustrasi di bawah ni. Bayangkan kita nampak ada sungai yang mengalir. Okey, bayangkan okey,
kita ambil satu buk kertas, kita letak di atas sana. Jadi buk kertas akan bergerak jika arus sungai mengalir. Okey, macam ni lah. Okey, dia akan bergerak lah. Okey, jadi siapa yang menggerakkan bot itu? Okey, arus sungai yang menolak bot kertas. Jadi sungai yang mengalirkan tu ialah voltan. Okey, so bot kertas tu ialah arus. So macam inilah contoh ilustrasinya. Maknanya voltan inilah yang menolak arus untuk bergerak. Okey, kalau dalam contoh ni arus sungai itulah yang menolak bot kertas tu untuk bergerak. Okey. Okey, kita pergi dulu pula kepada pengiraan jumlah arus yang melalui peralatan elektrik. Kita dah dapat 3 formula tadi, iaitu yang pertama sekali kuasa P sama dengan E bahagi T, voltan E bahagi dengan Q, dan arus Q bahagi dengan T. Okey, so yang pertama sekali P sama dengan E bahagi T. So E itu kita tukarkan kepada VQ, okey, daripada rumus voltan tadi. So jadi macam ni lah. Jadi P equal to VQ bahagi dengan T. So Q per T tu ialah I. So kita ganti dengan I. So kita akan dapat P sama dengan VI. So datanglah rumus yang baru, iaitu P sama dengan VI, iaitu kuasa sama dengan voltan darab dengan arus. So formula inilah yang kita akan gunakan dalam pengiraan jumlah arus yang melalui peralatan elektrik. Contoh soalan. Katakan ada satu blender pengisar ni, modelnya C1161, kandungan 3 liter, ada nombor siri. Voltan yang digunakan adalah 240 volt, 100 Hz. Okey. Rajah menunjukkan plat perincian pengisar elektrik. Berapakah kuasa elektrik yang digunakan oleh pengisar tersebut jika nilai arus 0.5 ampere. So kita gunakan rumus yang kita belajar tadi lah. So maklumat yang disediakan ialah kita nak cari P, V dibagi iaitu 240 volt, dan arus ialah 0.5 ampere. Kita masukkan sahaja dalam rumus P sama dengan 240 volt darab dengan 0.5 ampere. So kita akan dapat 150 watt. Jadi kuasa yang digunakan pengisar elektrik ni ialah 150 watt. Okey, contoh soalan yang kedua. Yang ni ada dalam buku teks. Jak elektrik di atas mempunyai label 2.2 kW, 240 volt. Hitungkan arus yang mengalir. Okey, daripada soalan dia bagi maklumat power ataupun kuasa ialah 2.2 kW. Kita tukarkan kepada 2200 watt. Okey, voltan 240 volt. Dia nak cari I ataupun arus. So kita masukkan dalam rumus P sama dengan VI. So kita nak cari I, jadi P bahagi dengan V. Okey, jadi kuasa bahagi dengan voltan. Kuasa 2200 watt, voltan 240 volt. Jadi kita akan dapat arus 9.17 ampere. So senang saja, kita masukkan dalam rumus sahaja. Okey, soalan kebat. Kita nak fikir sikit. Katakan Makcik Kiah ni dia pergi ke USA, Amerika Syarikat. Dia beli peralatan elektrik seperti gambar rajah ni. Okey, mixer. So adakah alat ini boleh digunakan di Malaysia? Okey, yang pertama sekali ada dua jawapan lah. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita pasang terus ke soket di rumah kita kat Malaysia ni, okey, bekalan arus di USA ialah 120 volt, tapi kita guna 240 volt. So tak bolehlah, takut meletup lah. Okey, yang kedua boleh. Macam mana? Kalau kita menggunakan alat pengubah voltan. So kita naikkan voltan 120 volt tadi kepada 240 volt. Susah kan beli kat Malaysia je lah. Okey, so kita pergi dulu kepada pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, so kos penggunaan tenaga elektrik ni, kalau di rumah kita ada meter elektrik, fungsinya untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan, menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. So unit tenaga elektrik kita kira dalam kilowatt jam. Okey, kWj. Okey, 1 kilowatt jam ialah tenaga yang digunakan pada kadar 1 kilowatt atau 1000 watt dalam masa 1 jam. So maknanya dalam 1 jam tu kita guna berapa unit tenaga. Okey, so 1 kilowatt jam ni dikira sebagai 1 unit. Okey, so tenaga elektrik ialah kuasa darab dengan masa. Okey, kita pergi tengok contoh soalan lagi faham. Okey, katakan soalan ni, sebuah cerek elektrik 2 kW mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Kita kira dahulu berapa unit tenaga yang digunakan. Okey, yang pertama sekali tenaga elektrik yang digunakan, kita tengok kuasa dia 2 kW darab dengan masa. Masa kita mesti tukar kepada jam. So 10 minit kita bahagi dengan 60
Okey, dapatlah waktu dalam jam So jawapannya 10 per 60 kilowatt jam, iaitu 1/3 kilowatt jam ataupun 1/3 unit. So kita kira pula kos penggunaan tenaga elektrik, sebab satu unit dia bagi tahu 21 sen. So kita masukkan saja dalam rumus 1/3 unit darab dengan 21 sen. So dapatlah 7 sen. Jadi kos penggunaan elektrik untuk cherry ni dalam 10 minit ni 7 sen. Okey, contoh soalan yang kedua, katakan bil elektrik. Contohnya bil elektrik saya ni. Okey. So bil elektrik yang disediakan oleh TMP ni, dia kira dalam bentuk unit lah. 1 kilowatt jam sama dengan 1 unit. Kita ingat balik tadi. So kadar TMP ni untuk 200 unit yang pertama ialah RM0.218 untuk 1 unit. Okey, seterusnya 100 unit selepas tu RM0.334, 30 sen lebih. So untuk 3 unit yang seterusnya ialah 0.516. Dia semakin meningkat lah. Okey, sebab tu orang yang banyak guna elektrik ni lagi banyak dia kena bayar bil lah. Okey, so tengok dalam gambar rajah resit tu di situ ialah blok tarif, kadar dia. So macam mana TMB dikira unit tenaga rumah kita, dia tengok meter elektrik lah. Bacaan semasa dia akan tolak dengan bacaan sebelum bulan lepas. Okey, so dalam resit elektrik ni, bil ni jumlah unit bagi saya ialah 567. Okey, jadi kita kira untuk 200 unit yang pertama ni, okey, berapa? Darab dengan 0.218 dapatlah RM43.60. Untuk unit yang ketiga 100 unit ni kita darab dengan 100, okey, dapatlah RM33.40. Dan untuk 300 unit yang seterusnya iaitu 267 unit lagi, darab dengan 0.516, okey, dapatlah RM137.77 sen. So kita tambah semua, okey, yang sebelah kanan tu tambah semua kos penggunaan untuk bulan ni. Okey, saya kena bayar RM214.77 sen. Okey, nasib baik pada sekarang ni ada diskaun PKP kan. So saya dapat bayar murah sikit lah, RM186.35 sen. Alright, contoh latihan elektrik. Okey, tengok dia punya kos penggunaan per jam. Contohnya peti sejuk ni, okey, dia 3 sen per jam. Okey, kita bayar 3 sen 1 jam. Okey, kalau water heater ni 1 jam 55 sen. Okey, water heater ni mahal sikit lah kos dia. Aircon pun agak mahal. Kalau 1 horsepower 16 sen per jam. Kalau untuk 1.5 horsepower 24 sen. Okey, cherry elektrik 26 sen 1 jam. Okey, iron ataupun striker ni 21 sen per jam. Okey, microwave 23 sen per jam. Television ada 3 jenis, LCD, LED, plasma. So yang paling jimat sekarang ialah LED lah, sebab LED ni dia mengeluarkan cahaya, haba kurang. So dia 1 sen je 1 jam. So kalau nak beli TV, belilah TV LED. Okey, so washing machine ataupun mesin basuh 5 sen per jam. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okey, kalau di rumah kita boleh macam-macam lah. Kalau awak cari dekat Google, banyak cara-cara nak langkah penjimatan elektrik ni. Contohnya mentol, kita guna mentol yang jimat elektrik seperti LED. Penghawa dingin, pastikan kita guna kuasa yang betul. Kalau bilik kita besar, kita guna horsepower yang tinggi sikit. Television, tutup switch utama. Okey, television ni nak cari jimat, cari LED. Komputer, kalau kita guna, tutup komputer kalau tak digunakan. Switch, pastikan semua switch elektrik di bilik-bilik yang tidak digunakan dimatikan. Okey, kurangkan guna pemanas air, guna mentol LED. Cabut plug tidak digunakan. Ada chop energy star pada peti sejuk supaya peti sejuk tu dia lebih jimat. Guna penghawa dingin secara berkala menggunakan penebat insulation. Okey, so ni ialah di rumah. So dalam buku teks kita akan bincang berkenaan dengan bangunan hijau. So bangunan hijau ni konsep penjimatan guna tenaga, dia dapat menjimatkan kos penggunaan tenaga elektrik dari segi apa? Okey, tengok ciri-ciri dia. Yang pertama, dia mempunyai sistem pengudaraan yang cekap. So bangunan tu tak panas sangat, so kita tak gunalah aircon terlampau kerap. Yang kedua ialah memaksimumkan pencahayaan semula, jadi dia menggunakan cahaya daripada matahari di luar, so tak guna sangat lampu-lampu. Okey, yang ketiga ialah pemasangan panel suria sebagai sumber tenaga. Dia menggantikan dia boleh menghasilkan elektrik lah daripada panel suria sebagai sumber tenaga yang boleh baharu. Okey, contohnya macam ni lah. Kita nak tengok bangunan hijau ada tak kat Malaysia? Ada. Okey, contoh bangunan hijau di Malaysia. Yang pertama sekali ialah bangunan Berlian Suruhanjaya Tenaga Malaysia. So dia mesti jadi contoh lah, sebab Suruhanjaya Tenaga ni kan dia promote pasal bangunan hijau di Malaysia. Okey, so Suruhanjaya Tenaga ni ada bangunan berlian. Dia reka bentuk macam berlian lah. Tengok gambar rajah di sebelah kiri ni memang macam berlian. Okey, indeks tenaga bangunan
bagi bangunan belian ni jumlah 85 kWh per meter per square ataupun meter kuasa 2, iaitu kita tengok tenaga, indeks tenaga bangunan ni maksudnya berapa tenaga yang digunakan oleh bangunan ni dalam masa 1 tahun. Okey, untuk bangunan belian ni 85 sahaja berbanding yang normal 210 kWh per meter square. So dia dapat menjimatkan tenaga sehingga 65%. Okey, banyak jimat. Dilengkapi dengan fotovoltaik, okey, dia dapat menampung 10% tenaga. Selepas tu 50% keperluan pencahayaan daripada pencahayaan semula. Jadi waktu siang digunakan cahaya matahari sahaja sebagai sumber cahaya dalam bangunan. So tak perlulah kita guna sangat lampu pada waktu tu. Alright, selepas tu bumbung konkrit tertebat mengurangkan penyerapan haba dalam bangunan. Jadi bangunan ni tak panas sangat, sejuk. Selepas tu pengumpulan air hujan. Paip air dilengkapi pengudaraan. So dia dapat mengurangkan penggunaan air yang kita boleh minum ni sehingga 65%. Okey, so dia jimat lah, jimat elektrik, jimat air. Okey, bangunan pun sejuk. Ni ialah contoh bangunan hijau di Malaysia. Okey, yang kedua kita ada masjid yang terletak di Cyberjaya, iaitu Masjid Raja Haji Fisabilillah. Okey, di Cyberjaya Sepang. Ni juga ialah contoh bangunan hijau di Malaysia, menggunakan pakai sistem pengudaraan semula jadi, so tak panas sangat masjid ni. Menggunakan air tadahan hujan untuk menampung kegunaan air bersih. Yang ketiga, menggunakan pencahayaan semula jadi, iaitu cahaya matahari. Panel solar dan panel rumput tiruan atas bumbung. So panel suria ataupun panel solar di bumbung tu untuk menghasilkan tenaga elektrik, dan dia jual pula tenaga elektrik ni kepada TNB. So dia dapat untung dalam RM5,000 sebulan lah. So panel rumput tiruan ni untuk mengurangkan haba masuk ke dalam masjid ni. Jadi masjid ni sejuk sikit. Menggunakan lampu LED yang jimat, dan dia ada sistem sensor lah. Okey, tengok waktu malam sikit baru lampu tu akan menyala. Kalau cahaya banyak dia akan tutup. So sangat jimat. So ni ialah dua contoh bangunan hijau yang ada di Malaysia. So habis bab 6.4, panjang kan. So kita uji pemahaman anda. Tengok soalan-soalan yang saya sediakan di bawah. Klik sahaja di bawah tu dalam YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe. Alright, seterusnya kita akan pergi kepada bab 7, tenaga dan kuasa. So seperti biasa di sebelah kiri tu boleh subscribe, dan di sebelah kanan tu boleh tengok video-video sebelum ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.